Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini modul akidah minggu yang ke-11 tahun 2. Di bawah tajuk nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Standard pembelajaran menyatakan pengertian nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, membaca dan menerangkan dalil nakli tentang nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, menyatakan tanda-tanda sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang terdapat hamba-Nya, menyatakan bagaimana membentuk diri menjadi seorang yang pemurah. Dalil nakli tentang nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu surah Al-Hajj ayat 22. Wallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah Ar-Rahmanur Rahim. Dan dialah Allah, tiada Tuhan melainkan Dia, yang mengetahui perkara-perkara yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Oh, subhanallah, indahnya. Iya, pegunungan, hutan, air terjun, sawah ladang, lautan. Karena Dia, kok alam ini bisa teratur dan indah dipandang ya? Bahkan semua yang dibutuhkan manusia sudah tersedia. Iya, Allah telah menciptakan dan mengatur semua yang dibutuhkan oleh manusia. Allah itu baik sekali ya sama manusia. Tidak hanya baik, Syamia, tetapi Allah juga Maha Pengasih dan Penyayang pada hambanya. Iya ya, Bu. Seandainya tidak ada pemandangan seperti tadi, maka bagaimana nasib kita sebagai manusia di bumi ini? pasti kita tidak bisa menikmati yang indah dan enak, bahkan tidak bisa hidup. Atau Allah tidak menciptakan air untuk kita minum, tidak ada udara untuk bernafas, dan tidak punya mata untuk melihat yang indah-indah. Terima kasih ya Allah atas cintamu pada kami. Iya, oleh karena itu kita pun harus mencintai Allah dan selalu mengharapkan ridho-Nya. Tanda-tanda Ar-Rahman Ar-Rahim Allah terhadap hamba-Nya. Yang pertama, mengurniakan akal fikiran. Yang kedua, memberikan nikmat kesihatan. Yang ketiga, mengurniakan rezeki secara berterusan. Yang keempat, menurunkan Al-Quran sebagai panduan hidup. Dan yang kelima, mengutus Nabi dan Rasul. Akhir sekali, memberi manusia peluang untuk bertaubat. Cara-cara menjadi seorang yang pemurah. Yang pertama, suka bersedekah walaupun sedikit. Yang kedua, bersimpati dan menolong orang yang susah. Yang ketiga, yakin dengan ganjaran yang Allah sediakan. Yang keempat, mencontohi amalan orang yang pemurah. Dan yang akhir sekali, yang kelima, sentiasa bersyukur dengan nikmat Allah.
Tanda-tanda Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah terhadap hamba-Nya. Yang pertama, menggunakan akal fikiran, iaitu Allah menggunakan akal fikiran yang menunjukkan bahawa manusia adalah kejadian yang sempurna dan tiada makhluk yang lain yang dijadikan Allah sesempurna kejadian manusia. Dengan akal fikiran, manusia boleh membezakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Yang kedua, sikap pemurah dan penyayang Allah. Yang kedua iaitu memberikan nikmat kesihatan yang mana dengan kesihatan yang baik, manusia mampu melakukan setiap kadar Allah dengan yang terbaik. Ini juga menunjukkan bahawa sifat pemurah Allah tidak mengira amalan umatnya sama ada yang kuat beramal atau sebaliknya, tetapi kepada yang amalnya berdasarkan perintah Allah, pasti Allah akan menggunakan sesuatu yang istimewa seperti yang telah dijanjikan. Yang ketiga, rezeki yang tidak putus juga digunakan oleh Allah kepada umatnya dengan memberi keselesaan untuk beribadah di dunia ini. Dan semestinya lah rezeki yang merempah ruah seperti yang dijanjikan kepada umatnya yang melakukan setiap perintahnya di dunia kelak, di akhirat kelak, iaitu nikmat syurga. Sebagai umatnya, kita memerlukan satu panduan atau pedoman mengenai kemahuan setiap penciptanya. Di sini Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah untuk panduan kepada umat manusia, dengan diceritakan akan ganjaran yang bakal diperoleh jikalau melaksanakan setiap perintahnya. Seterusnya, Allah juga turut mengutuskan Nabi dan Rasul sebagai perantara kepada umat manusia sebagai bukti bahawa sifat pemurah Allah dan sayangnya Allah kepada umat manusia mengikut zaman. Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir sekali, dan selepas Muhammad hanya Al-Quran yang menceritakan perkara atau kejadian sebelum, semasa dan selepas sebagai panduan umatnya. Dan yang akhir sekali iaitu sikap penyayang Allah yang tidak ternilai, iaitu Allah tetap menerima taubat seseorang yang melakukan kesalahan sekalipun kesalahan tersebut merupakan dosa besar, dengan syarat umat manusia benar-benar ingin bertaubat dan tidak akan mengulangi kesalahannya itu. Dari ke-6 perkara tersebut menunjukkan tanda-tanda sifat Allah yang maha pemurah dan penyayang kepada semua umatnya yang melakukan apa yang disuruh dan tinggalkan apa yang dilarang olehnya. Manakala dari tajuk cara-cara menjadi seorang yang pemurah pula, iaitu kita boleh mengambil iktibar atau pengajaran dari pencipta kita Allah Azza wa Jalla dengan sifat pemurah dan penyayang itu. Antaranya suka bersedekah. Misalnya kita mengeluarkan zakat dari sebahagian harta kita, walaupun sedikit, tetapi nilainya pasti berlipat kali ganda apabila Allah membalasnya di akhirat kelak. Yang kedua, tanamkan sikap ataupun sifat bersimpati dan suka membantu mereka yang susah, kerana setiap kejadian Allah itu ada kelebihan tersendiri. Jikalau nikmat Allah yang tidak putus-putus terhadap seorang itu, bantulah mereka yang memerlukannya dengan sifatnya itu, pasti akan ada balasannya sama ada di dunia ini sendiri ataupun di akhirat kelak. Keyakinan yang tinggi dan 100% dengan ganjaran Allah seperti yang dijanjikan juga merupakan input yang harus disemai di hati setiap manusia dengan bukti-bukti yang Allah tunjukkan di dunia ini. Misalnya, jikalau kita perhausi mereka yang mempunyai akhlak yang tinggi, pasti Allah tidak akan menyusahkannya, malah sebaliknya Allah akan memberi ganjaran mungkin dengan kekurangan yang ada pada dirinya. Ambil iktibar atau pengajaran daripada mereka yang mengamalkan sikap pemurah. Kesederhanaan adalah penting supaya manusia itu tidak terlalu sombong dan sebaliknya. Dan yang akhir sekali, sentiasa ucapkan Alhamdulillah dengan setiap pemberian Allah, walaupun tidak banyak,
tetapi pasti mencukupi untuk diri seseorang itu. Semoga dengan ini murid-murid sedar akan pentingnya sifat pemurah Allah dan sifat penyayangnya kepada kita, kerana untuk menjadi seseorang manusia yang sempurna pasti akan menghadapi kesusahan terlebih dahulu. Mungkin juga setiap cabaran itu ada hikmah Allah dalam melahirkan makhluk yang bersebenar-benar berbagai bukti dan kejadian yang membuktikan kewujudan Allah serta kekuasaannya. Sifat Allah akan bersambung di minggu ke-17. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.